Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang pada Cik Zul. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tajuk tugasan kumpulan iaitu penstabilan harga barang dan perkhidmatan dalam perdagangan antarabangsa negara Indonesia. Kami terdiri pada 6 orang ahli kumpulan. Nama saya Muhammad Amirul Ashraf bin Ramlan, 268485, dan seterusnya akan di-mention sendirilah oleh presenter untuk perkenalkan diri. Okey, slide seterusnya. Okey, perkenalan. Seperti mana yang kita tahu, ekonomi Indonesia telah berkembang dengan baik sejak beberapa dekad belakangan ini. Kadar pertumbuhan yang kukuh telah menjadi bahagian yang semakin penting daripada ekonomi global. Bahagian daripada Indonesia ini telah mencapai orang kata ekonomi yang mampan lah daripada segi sebelum ni. Slide sebelumnya. Back. Ni. Tak habis. Okey. Indonesia ni adalah negara yang keempat terbesar dalam ekonomi di Timur Asia selepas China, Jepun dan Korea Selatan, dan ekonomi ke-15 terbesar di dunia pada asas pariti kuasa beli (PPP). Dari segi sejarahnya, ekonomi telah banyak dititik beratkan ke arah sektor pertanian. Proses perindustrian dan perbandaran secara beransur-ansur bermula pada akhir 1990-an dan dipercepatkan pada tahun 1980-an kerana kejatuhan harga minyak menyaksikan kerajaan Indonesia memberi tumpuan kepada kepelbagaian diri daripada ekspor minyak dan ke arah ekspor perkilangan. Hasil pertumbuhan Indonesia yang agak kukuh telah disertai dengan turun naik keluaran yang berkurangan, dan kerajaan Indonesia memberi tumpuan kepada mempelbagaikan diri daripada ekspor minyak ke arah ekspor perkilangan. Next. Okey. Halangan perdagangan dikurangkan dan ekonomi Indonesia menjadi lebih bersepadu secara global. Sejak krisis Asia, hasil pertumbuhan Indonesia yang agak kukuh telah disertai dengan turun naik keluaran yang berkurangan, terutamanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendirilah. Hanya sederhana, iaitu kemelesetan global yang membuatkan negara Indonesia berlakunya ekonomi yang tergendala, manakala terdapat penurunan ketara dalam pengeluaran dalam kebanyakan ekonomi maju dan ekonomi Asia Timur yang lain. Pembincangan adalah tentang topik ini, membincangkan tentang kadar pertumbuhan ekonomi yang boleh dicapai oleh sesebuah negara, dan ianya merupakan satu perkara yang munasabah seluruh negara di dunia sering mengambil berat mengenai kadar pertumbuhan ekonomi yang positif. Negara Indonesia merupakan negara yang dipilih bagi membincangkan mengenai topik ini, dan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan dalam tahap KDNK, dan kita akan fokuskan kepada pertumbuhan ekonomi adalah satu aspek dalam proses pembangunan. Terusnya. Okey, pertumbuhan ekonomi memberi manfaat kepada pembangunan manusia kerana pertumbuhan ekonomi berkemungkinan membawa keluarga dan individu menggunakan pendapatan mereka yang tinggi untuk meningkatkan perbelanjaan yang seterusnya memajukan pembangunan manusia. Pada masa yang sama, dengan peningkatan penggunaan dan perbelanjaan, kesihatan, pendidikan dan sistem infrastruktur berkembang dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi kepada negara Indonesia itu sendirilah. Pertumbuhan ekonomi wujud peningkatan yang wujud lebih besar daripada tempoh sebelumnya. Manfaat daripada perdagangan antarabangsa boleh membentuk peningkatan pendapatan negara, rizab pertukaran modal urus niaga dan meningkatkan peluang pekerjaan. Dengan wujudnya perdagangan antarabangsa ini, produk dalam negara bukan sahaja dipasarkan dalam negeri itu sendiri, tetapi dapat dipasarkan ke luar negara antara produk-produk dia. Seterusnya.
Okey, strategi yang digunakan untuk menaik taraf hasil ekspor Indonesia adalah melalui industri produk kepelbagaian, peningkatan pengeluaran pertanian, peladangan, penerokaan sumber kuasa emas, teknologi yang sesuai untuk digunakan, pengurusan pemodenan, memberi bantuan promosi dan pelepasan cukai untuk mengekspor serta naik taraf produk daya saing. Tahap ekspor yang tinggi akan memberikan pendapatan yang tinggi untuk satu negara, sehingga lebih tinggi ekspor akan membuat pembayaran negara kunci kira-kira menjadi lebihan dan berpengaruh positif kepada pembangunan ekonomi negara. Semakin tinggi import, semakin tinggi negara, lebih tinggi negara penggunaan, seterusnya menyebabkan pembayaran kunci kira-kira negara semakin defisit yang akhirnya berpengaruh negatif kepada pembangunan ekonomi negara. Indonesia berkemungkinan melihat peningkatan produktiviti yang kukuh daripada pelaburan lanjut dan modal insan, kerana ia akan bolehkan lebih ramai pekerja diambil bekerja dalam industri dengan nilai tambah yang agak tinggi. Seterusnya saya serahkan kepada presenter yang seterusnya. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azham bin Baharudin, nombor matriks 268888. Di sini saya akan menerangkan berkenaan dengan mekanisme yang menyebabkan perlu berlaku penstabilan harga barang di Indonesia. Okey, hampir semua negara mempunyai beberapa jenis harga domestik skim penstabilan harga barang. Mekanisme yang digunakan berbeza dan tidak boleh dibezakan dengan mudah daripada skim lain yang mempunyai tujuan lain, contohnya cukai pengeluar atau pengguna. Negara seperti Indonesia, stok penimbal dikekalkan terutamanya melalui import yang ditambah melalui peroleh domestik. Dalam semua skim stok penimbal, kawalan perdagangan kerajaan adalah sebahagian daripada mekanisme sama ada melalui kawalan kuantitatif ke atas ekspor dan import atau melalui para statel monopoli perdagangan. Kategori kedua, agensi penstabilan harga terdiri daripada papan pemasaran ekspor seperti stok penimbal, proses membeli dan menjual. Komoditi fizikal dan biasanya menikmati kedudukan monosonis dalam pasaran. Okey, dalam mekanisme yang menyebabkan perlu berlaku penstabilan harga barang di Indonesia, dalam kategori akhir, cukai perdagangan atau sekatan kuantitatif adalah digunakan untuk mengawal harga dalam sesebuah negara. Ciri utama yang membezakan skim jenis ini ialah kerajaan tidak perlu mengendalikannya komoditi untuk mengawal harganya. Sebagai contoh, beberapa keadaan yang boleh berlaku seperti aktiviti import, berubah-ubah tarif digunakan untuk mengekalkan jalur harga. Apabila harga antarabangsa rendah, tarif import adalah tinggi sekaligus mengekalkan harga minimum untuk pengeluar. Apabila harga antarabangsa meningkat, tarif menjadi semakin kecil, akhirnya menjadi sifar pada harga melebihi harga maksimum. Oleh itu, pengguna ditawarkan beberapa perlindungan daripada harga tinggi walaupun harga dalaman tidak pernah lebih rendah daripada harga antarabangsa. Satu variasi tarif berubah ialah penimbal atau penstabilan dana. Apabila harga dunia sesuatu komoditi tinggi, tarif dikenakan dan hasilnya dimasukkan ke dalam dana untuk dibayar sebagai subsidi apabila harga dunia rendah. Okey, sekarang ni kita masuk kepada keperluan adanya penstabilan harga barang di Indonesia. Di antara banyak negara yang mempunyai beberapa jenis program penstabilan harga, terdapat pelbagaian besar dalam tujuan utama penstabilan. Dalam setengah kes, alasan tersirat adalah disebabkan politik skim yang ditubuhkan dengan matlamat yang jelas untuk menstabilkan harga sebenarnya berfungsi untuk mengubah tahap purata harga dan memindahkan pendapatan daripada satu kumpulan kepada kerajaan. Contohnya, menyediakan harga pengeluar minimum tetapi tidak
tetapi tiada harga ceiling dengan mengagikan semula pendapatan secara purata daripada pengguna kepada pengeluar. Okey, terdapat banyak asas pemasaran dan parastatal telah menurunkan harga purata yang diterima oleh pengimport. Walaupun penerima manfaat pengguna program sedemikian selalunya lebih kaya daripada pengeluar yang dikenakan cukai. Matlamat kerajaan Indonesia adalah untuk menyokong pekerja bandar dan menggalakkan pembangunan perindustrian atau untuk mengekstrak lebih daripada pengeluar inframarginal. Okey, selain daripada matlamat pengedar tersebut, penstabilan harga secara amnya dipercayai memberi beberapa faedah ekonomi sehingga tahap penstabilan meningkat kepastian pengeluar tentang harga yang mereka akan diterima. Ia membolehkan mereka membuat lebih banyak keputusan pendanaman yang rasional dan cekap. Jika penstabilan harga mengurangkan risiko pendapatan yang pengeluar hadapi, ia akan mendorong lebih banyak sumber untuk mengalir ke dalam pengeluaran itu. Jika bekalan pengeluar berpotensi untuk menghindari risiko besar sebenar. Ini mungkin mewakili sama ada keuntungan atau kerugian kecekapan bergantung mengenai erutan lain yang terdapat dalam pasaran. Pembuat dasar menggunakan penstabilan harga untuk mencapai objektif ini. Secara tersirat, melihatnya sebagai berfaedah. Okey, penstabilan harga barang boleh diniagakan mungkin berfungsi untuk melindungi ekonomi makro domestik daripada kejutan luaran. Jika perubahan harga antarabangsa bagi pengeksport utama sesebuah negara dicerminkan sepenuhnya dalam perubahan harga pengeluaran domestik, maka pelarasan pengeluaran domestik akan cenderung untuk mengukuhkan luaran perubahan harga untuk menjana ketidakstabilan yang lebih besar daripada pendapatan ekspor. Perkara seperti ini berlaku apabila harga meningkat. Pengeluaran dan aktiviti ekspor juga meningkat. Sebaliknya, apabila harga menurun, aktiviti ekspor akan jatuh. Kestabilan dalam pendapatan ekspor ini akan mewujudkan ketidakpastian dalam belanjawan seperti serta menyebabkan turun naik dalam pembuli ubah makroekonomi jika tidak disterilkan oleh pihak berkuasa keuangan. Okey. Bagi slide yang seterusnya, saya serahkan kepada sahabat saya, Muhammad Rafi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi bin Muhammad Dani, Metrik 28773. Jadi, saya akan terangkan sedikit berkaitan perdagangan antarabangsa dan pertumbuhan ekonomi negara. Fitriani 2019 menyatakan bahawa perdagangan antara negara di dunia berdasarkan perbandingan keunggulan. Ia bermakna berdagang yang menguntungkan kerana membuat setiap negara membuat spekulasi. Perdagangan antarabangsa ialah aktiviti berkaitan penawaran, ekspor dan permintaan import di antara sebuah negara. Melalui aktiviti ekspor, negara menerima pertukaran asing untuk semua pembayaran dan pertukaran asing yang digunakan untuk import kewangan. Ekspor suatu negara diimport negara lain. Begitu juga sebaliknya. Dalam proses awal perdagangan antarabangsa, kerja kuasa ialah perdagangan dengan perkhidmatan barangan lain yang diikuti oleh perdagangan dalam barangan dan perkhidmatan kini seperti saat berlaku transaksi dengan pampasan barang dan perkhidmatan nanti. Pertumbuhan ekonomi boleh dikatakan sebagai peningkatan KDNK sebenar sesebuah negara pada tahun tertentu, menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita dalam ekonomi. Ekonomi pertumbuhan boleh ditarifkan sebagai aktiviti pembangunan dalam ekonomi yang menyebabkan barangan dan perkhidmatan yang akan dikeluarkan oleh peningkatan pengeluar awam. Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan jumlah keluaran dalam tempoh yang lama, tidak kira sama ada peningkatan itu kecil atau besar daripada jumlah pertumbuhan diikuti populasi dengan struktur perubahan ekonomi atau tidak.
Perdagangan antarabangsa ialah aktiviti atau ekonomi aktiviti yang melibatkan dua negara atau lebih atau tempat ia melakukan pertukaran barangan dan perkhidmatan dengan tujuan untuk memenuhi keperluan negara awam. Perkara ini kerana kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh pelbagai negara dan wujud keinginan untuk mempromosikan sesuatu barangan dan perkhidmatan secara percuma. Dengan melakukan perdagangan antarabangsa, perkara yang akan memberi keuntungan dan membuat pertumbuhan ekonomi negara dalam cara hidup, bentuk pengaruh kepada sumber peruntukan kuasa maupun dengan cara tidak hidup seperti kebanyakan pelabur yang masuk. Perdagangan antarabangsa juga penting kerana ia dapat membantu mewujudkan pekerjaan suatu negara. Ia juga boleh mempercepatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara dengan menaik taraf dan menggalakkan ekspor barangan dan perkhidmatan. Teori ekonomi asas adalah kadar pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan yang ditentukan oleh saiz daripada peningkatan ekspor di rantau ini. Kisah perdagangan antarabangsa kepada Indonesia. Indonesia telah menjadi global bersepadu sepanjang setengah abad yang lalu. Dengan nisbahnya, perdagangan kepada KDNK meningkat. Dengan harga minyak dunia kekal tinggi, ekspor minyak terus meningkat. Sumber pendapatan penting bagi ekonomi rakyat Indonesia dan nisbah perdagangan meningkat walaupun dasar perlindungan digunakan oleh kerajaan. Aktiviti ekspor dan import telah mula meningkat dengan kukuh semula sebagai kerajaan melaksanakan dasar liberalisasi perdagangan dan sebagai perindustrian bangsa Indonesia, ekonomi dipercepatkan. Indonesia telah melihat secara konsisten pertumbuhan permintaan dalam negeri yang kukuh walaupun kejutan besar kepada permintaan luar yang berkaitan dengan kegawatan ekonomi global. Ketahanan permintaan domestik ini terhadap pengaruh luar membedakan Indonesia daripada rakan sebaya ASEAN beberapa tahun yang lalu. Korelasi antara permintaan akhir domestik dan ekspor adalah jauh lebih rendah di Indonesia berbanding di Malaysia, Thailand dan Filipina. Terusnya saya serahkan kepada rakan saya, Nurul Azirah. Assalamualaikum dan selamat petang kepada Tuan Zul. Nama saya Siti Nazira binti Abdul Rahman. Nombor metrik saya 268 dan 58. Jadi saya akan menerangkan berkaitan dengan kesan perdagangan antarabangsa kepada Indonesia, di mana perdagangan antarabangsa merupakan satu aktiviti ekonomi di mana ia melibatkan dua negara atau lebih atau ia melakukan pertukaran barang dan perkhidmatan dengan tujuan memenuhi keperluan. Jadinya perdagangan ni adalah merupakan proses jual beli antara dua hala antara satu negara ke negara yang lain. Seterusnya perkara ini merupakan satu kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh pelbagai negara yang wujud keinginan untuk mempromosikan sesuatu barang dan perkhidmatan secara percuma. Dan dia melakukan perdagangan antarabangsa, perkara yang akan memberi keuntungan dan membuat pertumbuhan ekonomi negara dalam cara hidup untuk pengaruh kepada sumber, iaitu peruntukan kuasa maupun dengan cara tidak seperti kebanyakan pelabur yang masuk. Dan seterusnya, perdagangan antarabangsa juga penting kerana ia dapat membantu mewujudkan pekerjaan. Sesuatu negara boleh mempercepatkan kadar pertumbuhan ekonomi dengan menaik taraf dan menggalakkan ekspor barang dan juga perkhidmatan. Seterusnya, untuk kesan perdagangan antarabangsa kepada Indonesia seterusnya, ia merupakan satu aktiviti perdagangan antarabangsa di mana ia sangat berpengaruh signifikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi bagi semua negara, di mana ia merupakan satu aktiviti ekspor boleh menjadikan pertukaran asing yang sangat besar. Erti kata lain, ekspor merupakan satu urusan jual beli. Contoh, negara Indonesia menjual barang ke Malaysia itu merupakan adalah ekspor. Barangan negara tersebut dibawa keluar kepada negara tersebut dengan menggunakan currency mereka lah. Iaitu ekspor juga meluas ke pelbagai negara, kemungkinan peningkatan jumlah pengeluaran yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Seterusnya, peningkatan kapasiti ekspor akan menaik taraf produk domestik. Perkara ini disebabkan kerana aktiviti ekspor adalah salah satu komponen agregat perbelanjaan ekspor boleh menjejaskan pendapatan negara yang akan dicapai. Contoh, semakin tinggi barang negara Indonesia dibawa keluar, jadi semakin banyak permintaan, semakin tinggilah nilai peluang untuk barang itu high demand lah. Seterusnya, apabila aktiviti import terjejas, pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang mana semakin tinggi import, semakin tinggi penggunaan lebih tinggi suatu negara. Seterusnya, menyebabkan kunci kira-kira pembayaran negara mengalami defisit. Pasaran utama untuk ekspor bukan minyak Indonesia yang sedang membangun di Asia Timur, Jepun dan juga NAFTA, terutamanya Amerika Syarikat. Sebagai kita tahu, selain Malaysia, Indonesia juga merupakan salah satu negara pengeluar utama minyak sawit dunia. Pertama sekali adalah Indonesia. Indonesia pengekspor minyak terbesar di dunia. Sebahagian besarnya disebabkan oleh peningkatan dalam ekspor ke negara Asia yang lain dan bahagiannya meningkat 2 kali ganda kepada 16% daripada jumlah ekspor bukan minyak. Ekspor pembuatan Indonesia ke negara bukan OECD pada tahun 1990 adalah 41% daripada mereka ke negara-negara OECD. Iaitu nisbah ini telah meningkat dengan ketara kepada sekitar 80% pada tahun 2001. Dan Indonesia juga telah berjaya dalam bersaing dengan negara-negara membangun. Bahagian pasarannya telah meningkatkan sepanjang dekad yang lalu, sekaligus menjadikan negara membangun sama pentingnya dengan negara OECD sebagai destinasi ekspor Indonesia. Trend pada masa kini adalah sedikit berbeza dengan corak perdagangan China, di mana negara maju menjadi lebih penting sebagai destinasi ekspor. Ia boleh mencadangkan bahawa pada masa hadapan, Indonesia harus mempertimbangkan untuk menyasarkan ekspornya kepada ekonomi membangun. Indonesia juga telah mempunyai tarif yang jauh lebih rendah daripada negara membangun secara umumnya. Ini seterusnya menunjukkan bahawa adalah kepentingan Indonesia untuk melihat bahawa tarif masuk negara membangun semakin berkurang. Kelembapan daripada ekspor Indonesia boleh dikaitkan dengan masalah bekalan termasuk kos melakukan perniagaan, dasar perhubungan industri yang lemah, kenaikan gaji minimum dan keadaan infrastruktur yang lemah. Faktor ini telah menjadi kekangan untuk pertumbuhan ekspor besar. Jadinya, walaupun apapun Indonesia perlu walaupun nilai ekspor semakin tinggi, tapi dia perlu membangunkan nilai-nilai dari segi gaji, dari segi kos, daripada bekalan dan juga perkhidmatan negara itu sendiri. Sebabnya bagi kita lihat, ramai juga orang Indonesia yang keluar daripada Indonesia disebabkan nilai mata wang dan juga gaji yang dibayar di Indonesia adalah sangat rendah. Okay, seterusnya. Faktor yang mempengaruhi kestabilan harga barang dan perkhidmatan dalam perdagangan antarabangsa iaitu Indonesia mengamalkan sistem nilai tukar mengambang bebas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Hubungan antara negara dengan negara lain timbul kerana antara negara ini saling memerlukan antara satu sama lain, terutamanya keperluan barang yang digunakan atau barang yang dihasilkan. Ia merupakan satu latar belakang perdagangan antarabangsa seperti yang diterangkan dalam beberapa teori perdagangan antarabangsa. Teori perdagangan antarabangsa import-ekspor menjelaskan di sini bahawa sesebuah negara akan mengkhususkan dan mengekspor sesuatu jenis barangan di mana negara tersebut mempunyai kelebihan mutlak terhadap komoditi tersebut dan sebaliknya negara yang akan mengimport barangan sekiranya negara tersebut tidak mempunyai keunggulan mutlak. Contohnya macam saya cakap tadi, Indonesia merupakan pengeluar minyak utama dunia. So dengan minyak yang ada, dia mengeksport minyak tersebut ke luar negara. Jadi negara luar yang mempunyai kepakaran ataupun kelebihan sesuatu membawa masuk barangnya iaitu import ke negara Indonesia. Jadi seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan. Dipersilakan.
Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Zulkarnain bin Samsudin, nombor matriks 268797. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan oleh Cik Nazira tadi. Iaitu tajuk yang sama juga, faktor yang mempengaruhi kestabilan harga barang dan perkhidmatan dalam perdagangan antarabangsa. Menerusi teori perdagangan antarabangsa yang lain, itu tentang hukum kelebihan perbandingan, menjelaskan bahawa perdagangan antarabangsa boleh berlaku disebabkan perbezaan fungsi faktor pengeluaran, iaitu faktor buruh. Perbezaan fungsi ini membawa kepada berlakunya perbezaan kecekapan, bermakna sebuah negara akan mengkhusus dalam pengeluaran dan mengekspor produk secara relatifnya dengan lebih cekap berbanding negara lain. Isu perbezaan kecekapan juga melibatkan produktiviti buruh, bermakna sesebuah negara akan khusus dalam pengeluaran dan ekspor produk secara relatifnya lebih produktif berbanding negara lain. Timbangan dagangan yang merupakan sebahagian daripada akaun semasa mewakili perbezaan antara nilai ekspor dan nilai import atau perbezaan antara hasil ekspor dan perbelanjaan import. Jika hasil ekspor lebih besar daripada perbelanjaan import, negara mengalami lebihan timbangan perdagangan, manakala negara mengalami defisit timbangan perdagangan. Seterusnya, kadar pertukaran juga merupakan salah satu faktor atau komponen yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi ekonomi terbuka, memandangkan pengaruh yang kuat terhadap timbangan akaun semasa. Kadar pertukaran mata wang sebuah negara kepada negara lain menunjukkan petunjuk daya saing ekonomi negara di pasaran antarabangsa dan merupakan perbandingan antara tahap harga komoditi di pasaran antarabangsa berbanding harga komoditi di negara tersebut. Pertumbuhan nilai mata wang yang stabil juga menunjukkan negara tersebut mempunyai keadaan ekonomi yang baik atau stabil. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan kestabilan harga barang dan perkhidmatan dalam perdagangan antarabangsa kepada Indonesia. Ketidakcekapan dalam masa dan berkaitan perdagangan yang tinggi, kos kerana birokrasi yang berlebihan, peraturan dan infrastruktur yang lemah. Bank Dunia Ease of Doing Business pada tahun 2008 mendedahkannya halangan pentadbiran prosedur birokrasi berkaitan kepada penghantaran barang dagangan dalam negara membangun dianggarkan kos lebih daripada 10% daripada nilai ekspor. Masalah kesesakan dan dalam pergerakan barang di pelabuhan kerana infrastruktur yang lemah mempunyai ketara, menyumbang kepada pengangkutan yang tinggi kosnya, terutamanya di negara Asia Tenggara. Kemudahan perdagangan telah menjadi kebimbangan global dalam dekad yang lalu. Jadi kepentingan pembaharuan dan pembangunan dalam bidang ini dianggap penting berkenan untuk meningkatkan kecekapan dan daya saing sebuah negara. Indonesia telah mengambil pelbagai langkah-langkah bagi memberi kemudahan perdagangan untuk memudahkan dan menyelaraskan prosedur berkaitan perdagangan serta untuk membangunkan sokongan infrastruktur selaras dengan yang berterusan, perjanjian di pelbagai hala dan peringkat serantau, seperti perjanjian pemudahcaraan perdagangan yang dianjurkan oleh Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) dan perjanjian perdagangan barangan ASEAN (A3) yang dipegang oleh Persatuan Negara Asia Tenggara, iaitu ASEAN. Terusnya, pesan kestabilan harga barang juga. Ia menunjukkan objektif Indonesia bukan sahaja bertujuan untuk membuka akses pasaran dan mengurangkan perdagangan halangan untuk ekspor Indonesia, tetapi juga dalam melibatkan diri dengan sistem perdagangan global. Kadar pertukaran mempunyai pengaruh yang kuat ke atas kestabilan perdagangan. Apabila mata wang domestik mengalami penyusutan terhadap mata wang asing, ekspor mesti meningkat dan import mesti berkurangan sebagai pampasan daripada kenaikan harga import. Hubungan KDNK, keluaran dalam negara kasar dengan imbangan perdagangan adalah di mana KDNK berkait rapat dengan pengaruh turun naik nilai ekspor dan import. Jika KDNK domestik meningkat, ini akan membawa kepada peningkatan dalam import barang modal dan bahan mentah Indonesia. Barangan ekspor Indonesia ialah masih dikuasai oleh bahan api dan pelombongan produk, diikuti dengan pembuatan barangan dan hasil pertanian. Kerajaan mempunyai peraturan mengharamkan ekspor mentah bahan tujuan untuk meningkatkan nilai penambah dalam sektor pelombongan dan galian komoditi Indonesia.
Peranan barang dan perkhidmatan juga telah berubah secara mendadak dalam beberapa dekad belakangan ini. Perkhidmatan mewakili sektor tunggal terbesar dalam ekonomi maju dan semakin dalam ekonomi membangun juga baik. Perkhidmatan seperti pengangkutan dan pengedaran, pendidikan dan kesihatan, serta perbankan dan kewangan adalah amat penting di negara membangun. Keduanya untuk kemunculan sektor yang berdaya saing dan lebih luas untuk pembangunan sosial dan pengurangan kemiskinan. Pembangunan ekonomi dan sosial juga adalah terhalang oleh kekurangan infrastruktur asas yang mencukupi seperti jalan raya, jalan kuasa, telekomunikasi dan pengangkutan awam. Liberalisasi pengangkutan dan perkhidmatan kewangan seperti mengurangkan kos dengan ketara dalam perdagangan barangan, di mana negara telah membuka kepada transaksi perkhidmatan antarabangsa. Mereka telah dipertingkatkan kecekapan industri perkhidmatan domestik sedia ada dengan menarik modal segar dan menyediakan insentif untuk penstrukturan semula syarikat yang tidak cekap. Sebagai kesimpulan, ekonomi Indonesia telah mencatat secara relatif pertumbuhan purata yang kukuh selama beberapa dekad. Unjuran pada tahun 2023, kadar ekonomi Indonesia dijangka meningkat pada 5,23%. Dan dibandingkan dengan tahun lepas, jumlah ini telah meningkat. Perubahan struktur yang besar telah berlaku kali ini dengan Indonesia semakin bertambah berindustri dan diintegrasikan ke dalam ekonomi global. Rancangan untuk infrastruktur yang besar, perbelanjaan dalam beberapa tahun akan datang dan menguntungkan demografi ekonomi Indonesia secara meluas dijangka terus berkembang pada kadar yang kukuh dekad seterusnya. Pelaksanaan dasar akan menjadi kunci cabaran dalam merealisasikan rancangan pertumbuhan negara. Indonesia boleh dilihat bahawa ekspor sangat berpengaruh dan positif, signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Naik taraf ekspor dan pengurangan import dengan mewujudkan peluang industri yang ada dengan naik taraf infrastruktur ekspor produk dalam negara. Dengan naik taraf pengeluaran domestik dan pasaran pembuatan baru yang lebih berkesan dan cekap untuk meningkatkan harga barang untuk kesejahteraan rakyat. Sekian, terima kasih.